Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Srafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita sama-sama dapat berkumpul dalam majlis ilmu yang kita adakan pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, majlis ilmu kita pada hari ini adalah anjuran daripada Biro Kerohanian Kelab Staf Bukan Akademik atau KESBA bersama dengan Unit Psikologi dan Kaunseling dan juga Unit Pembangunan Latihan IPD Kampus Tengku Ampuan Afzal. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Pertama yang kita raikan pada hari ini, tuan penceramah kita, Kekanda Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Safi'i, rakan-rakan ketua-ketua jabatan, rakan-rakan ketua unit, rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan staf sokongan IPD Kampus Tengku Ampuan Afzal dan semua hadirin yang saya muliakan, baik yang sedang bersiaran di alam maya pada ketika ini. Baik, sebelum saya menyerahkan mic ini kepada penceramah undangan kita pada hari ini, suka saya nak nyatakan serba ringkas berkaitan dengan latar belakang penceramah kita yang saya kenali dan yang selebihnya akan dibicarakan oleh tuan penceramah itu sendirilah. Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Safi'i yang akan membicarakan berkaitan dengan awal Muharram pada hari ini, merupakan mantan Ketua Unit Pembangunan dan Latihan Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzal, dan beliau juga adalah antara rakan pensyarah yang cukup hebat dari segi komitmen kerjaya beliau dan dari segi keilmuan beliau, dan kini beliau bertugas di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, di Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPD Kampus Tengku Ampuan Afzal. Jadi untuk tidak membuangkan masa, saya dengan segala hormat dan sukacitanya menjemput Al-Fadil Ustaz Suhaimi bin Safi'i untuk memulakan bicara ilmu kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Cik C.R. Azmi. Cuma sebelum tu nak betulkan sikit lah. Bukan Kekanda, Adinda rasanya lah. Kekanda. Dengar Cik Mi rasa Adinda tak? Dengan orang lain mungkin Adinda dengan orang lain bukan Kekanda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama-tamanya saya mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada Kekanda Azmi atas kesudian menjemput saya untuk pertama kalinya saya rasa di sini memberikan sedikit perkongsian ilmu lah. Rasa kagum juga rasanya dijemput. Sebab saya rasa saya tahu sebab apa. Sebab Japi saya tengah 2 orang seminggu ni. Tak ada orang lain dah. Saya Ustaz Zul ni, orang semua keluar. Jadi mungkin macam mesti cari orang, biro cari orang. Mungkin saya lah yang dinampaknya ataupun mungkin juga KJ saya, Ustaz Alimin nak macam bully saya lah kot. Sebab saya bawa balik ke Japim. Jadi inilah masa nak kenakan saya. Jadi saya dipilih untuk jadi penceramah. Penceramah pun rasa macam tak sedap lah suasana kita. Mungkin share lah sikit-sikit ilmu yang saya ada untuk tuan-tuan bersama sempena dengan kedatangan tahun baru kita pada esok. Tahun baru Islam pada hari besok. Baik,
sebelum tu saya tak lalukan kedatangan tuan-tuan, khususnya kepada KJ Ahmed, Cik Nazri, kemudian siapa lagi yang besar sini? Tadi yang besar semua kecil lah kan. Sebab saya tempat dah surat, dia jemput semua pensyarah dan semua staf. Risau juga semua pensyarah tu. Tapi yang hadir alhamdulillah semua staf. Dan saya puji juga Kesbah di bawah Cik Azmi ni, saya nampak banyak program yang dia buat dan tak berhenti-berhenti rasanya. Itulah saya bincang tadi sejak dengan dia, dia akan habis tahun ni, tahun depan dia dah naik pangkat. Saya risau ni siapa ganti dia ni. Saya risau ni. Jadi tapi Cik Azmi dah kata dia dah cari pelapis-pelapis yang sesuai untuk gantikan dia lah, dan diharapkan Kesbah lepas ni akan lebih cemerlang dan terbilang lagi lah. Dan saya pun dah habis sebagai ahli Kesbah lah. 27 bulan ni lah. Baik. Baik, insyaAllah hari ni saya akan cuba mengupas tuan-tuan secara santai lah, tak nak secara serius sangat, tentang perkongsian ilmu berkenaan dengan satu perkara yang saya rasa sikit dilupakan oleh kita lah, iaitu berkaitan dengan tahun baru Islam. Sebab kita sangat biasa bila menyebut tahun baru Masihi, hingga kan ada bermacam-macam upacara dibuat kan. Biasa akan dibuat sambutan besar-besaran, akan dipasang bunga api dan sebagainya lagi, bermalam-malam sambutan. Tapi tahun baru Islam seolah macam tak nampak dia punya kehebatan ni lah. Hingga kan yang tahu kerajaan bagi cuti. Dah. Kalau tak bagi cuti, tak tahu. Itu pun kadang-kadang esok cuti apa? Muharram. Baru tahu. Mana tak siapa yang endahkan sangat tentang awal Muharram. Itu bendanya kan. Baik tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok sikit. Okey. Esok adalah hari dan bulan pertama dalam kalender Islam bagi tahun 1400 waktu hijrah, ataupun bahasa kita adalah sebagai tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Yang tak grand manalah, tak grand manalah. Cuma kita gitu je. Cuma je kalau tanya tuan-tuan, apakah benda yang biasa terbayang di kita bila sambutan hari tahun baru Islam ni? Apa terbayangkan? Kebiasaannya. Kita lihat, kita terpandang apa? Tahun baru Islam. Ashura lagi. Ashura sebab bulan Muharram kan? Itu Ashura. Apa lagi yang lain? Mungkinlah kita akan lihat gini kan. Kita akan lihat ada sambutan Ma'al Hijrah tak? Ataupun Muharram. Biasa kita lihat, kita akan tengok benda ni tak? Betul tak? Ini kebiasaan. Biasa akan ada kita buat barakan Ma'al Hijrah, kemudian akan ada sambutan peringkat kebangsaan yang biasanya akan disempurnakan oleh YDP, KPBG, YDP. Ada ke tak ni? Ada tak? Siapa yang sempurnakan biasanya kalau sambutan Ma'al Hijrah ni? Nampak kan? Nampak tak tahu sangat kan? Nampak sangat kosong kan? Yang biasa akan disempurnakan oleh YDP agung kita lah. Tak, dia akan bagi apa tu, dia anugerah tokoh Ma'al Hijrah. Pandai Faizal kan, tokoh Ma'al Hijrah. Tak, dia akan bagi tokoh Ma'al Hijrah dan sebagainya lagi. Itu yang berlaku biasanya. Cumanya apa yang tuan-tuan faham tentang Ma'al Hijrah dan awal Muharram? Apa dia Ma'al Hijrah? Apa dia awal Muharram? Boleh jawab seorang? Ma'al Hijrah adalah penghijrahan. Awal Muharram? Kalender Islam. Awal Muharram kalender Islam. Jawapan lain? Ma'al Hijrah, inilah biasanya gitulah kalau ceramah ni. Kita soal jawab sendirilah. Lebih mudah kan? Mudah jawapan. Baik, bila sebut awal Ma'al Hijrah, dia adalah tentang penghijrahan Nabi lah. Dan bila sebut awal Muharram, awal tu maknanya pertamalah. 1 Muharram. 1 Muharram. Esok 1 Muharram. Hari ni
Sudah. Hari ni? Berapa bulan hari ni? Kena Islam? Sudah lah kan. Ni bulan berapa Islam ni? Bulan sekarang ni? Bulan apa? Bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Bulan ke? Bulan ke-12. Jawab. Sebab kita tak biasa tak biasa sebab kita berbeza pada kalender miladiah masing-masing. Baik, sikit persoalan untuk kita bincang bersama. Apakah kaitan sambutan parakan anugerah dengan awal Muharram? Yang kita buat hari ni kan, yang kita buat sambutan, buat parakan, buat majlis besar-besar bagi anugerah tokoh Mahijrah dengan awal Muharram. Ada kaitan tak? Memperingati. Okey, satu. Soalan kedua, apakah sambutan tahun baru awal Muharram ini dia ibadat ataupun tidak? So mikir sikit. Ibadat ke tidak? Sunnah. Sunnah. Okey, terima kasih Jamil. Tengok jawapan dia. Ada jawapan dia memang, ada jawapan dah. Baik, jawapan dia tiada kaitan. Soalan pertama tadi, ada kaitan tak yang kita buat sambutan, yang kita parakan, yang kita buat semua tu dengan tahun baru? Tak ada kaitan. Itu semua satu tradisi kerajaan Malaysia sahaja. Negara lain dalam dunia tak pernah buat. Malaysia je yang buat sambutan Mahijrah secara bentuk parakan dan juga bagi hadiah untuk tokoh Mahijrah. Hanya Malaysia. Itu unik Malaysia tu. Tradisi tak ada kaitan pun. Dan adakah ibadat atau tidak? Dia bukan ibadat sama sekali. Bukan sunnah jauh sekali lah, dia bukan ibadat. Apa sebab bukan ibadat? Kenapa bukan ibadat? Biasa kan, tanya jawab sendiri kan. Dia bukan ibadat sebab kita kena tengok balik. Ibadat tu apa dia? Apa itu ibadat? Apa dia ibadat? Ibadat adalah suatu amalan yang diperintahkan oleh Allah melalui sudah dah. Okey, ulang boleh balik. Ibadat ialah satu perintah daripada Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Itu adalah stand ibadat. Bila sebut ibadat, apa ibadat? Ibadat adalah suatu perintah. Perintah sama ada bentuk suruhan atau bentuk larangan. Perintah dua je. Perintah dua je. Suruhan dan larangan. Apa tu suruhan? Suruhan solat, suruhan puasa, suruhan tutup aurat, suruhan dan juga larangan. Larangan apa larangan? Sebaliknya lah. Larangan buat dosa, larangan buat maksiat dan sebagainya lagi. Yang disampaikan melalui Nabi. Baik, jadi sekarang ni bila lihat pada awal Muharram, adakah awal Muharram ada kaitan hijrah ni, ada kaitan dengan Nabi tak? Kalender hijrah ni. Kalender. Tak nampak ni? Okey, tengok ya. Kita kena faham antara kalender hijrah dengan hijrah. Tu beza. Cuba tengok betul ya. Satu namanya kalender hijrah, satu adalah hijrah. Tuan-tuan tahu tak bagaimana bermulanya kalender hijrah? Kalau kalender Masihi, bila bermula? Yang kita sekarang tahun 2020 tu, bila mula yang tahun 1 Masihi? Bila mulanya? 1 Masihi bila mula? Masihi tu siapa Masihi tu?
Oh sudah. Kena bangun apa ni. Ini gabai macam ni kan. Okey, 1 Masihi tuan-tuan. 1 Masihi dia bawa balik kepada zaman Nabi Isa mula-mula lahir. Isa Masih. Isa Al-Masih. Itu dipanggil Masih 1 Masihi bila kelahiran Nabi Isa. Dia ada AD dengan AD after apa tadi tu tak ingat dia kan. Memang after itulah. 1 Masihi bila kelahiran Nabi Isa. Tapi 1 Hijrah bila? Bila Hijrah? Oh, berat 6 belakang ni kan. Bila Hijrah? Rasul berhijrah, ya. Rasul berhijrah ke mana? Tak tahu juga, man ni berat lah. Rasul berhijrah ke Madinah. Bila dia ambil itulah sebagai tahun pertama tahun hijrah. Cuma prosesnya bila? Tuan tengok baik sebelum tu. Ni sikit tentang ini saya ambil dalam Wikipedia, sikit nak share tuan-tuan. Dalam Wikipedia bila sebut awal Muharram, dia kata apa? Malaysia hari tersebut merupakan hari keagamaan bagi umat Islam. Ini salah. Dia kata situ Malaysia disebut awal Muharram, ia merupakan hari keagamaan bagi umat Islam dengan mengadakan solat sunat di masjid-masjid di seluruh negara. Itu adalah salah. Sebab awal Muharram, saya betulkan dulu dia bukan hari keagamaan. Dia bukan hari keagamaan, tapi dia cuma sambutan tahun baru. Yang zaman Nabi tidak ada sambutan. Balik pada ibadat tadi kan. Apa itu ibadat? Apa yang Allah perintahkan oleh siapa? Nabi. Awal Muharram Nabi tak? Tak. Sebab apa? Bila dia mula? Bila mula buat tahun hijrah? Nampak kan? Tak tahu kan? Kita tahu. Okey? Kita tajuk kita hari ni. Saya akan kupas 3 perkara tuan-tuan. Pertama, sejarah penetapan tahun hijrah. Kedua, sikit hijrah Rasulullah. Dan ketiga, kita ambil sikitlah ibrah daripada hijrah. 3 perkara ni fokus. Tadi sebagai mukadimah. Yang bila saya tengok, saya nak test tengok mana tuan-tuan banyak yang tak peka lah dengan tender hijrah ni kan. Okay, saya akan beritahu tuan-tuan dan sekalian sebagai perkongsian. Moga-moga apa saya beritahu hari ni dapat jadi ilmu sikit lah tuan-tuan lah. Boleh Okey. Baik, bagaimana bermulanya sejarah ditetapkan tahun hijrah? Dia bukan berlaku zaman Nabi. Dia tak berlaku zaman Nabi. Cuma diambil sempena dengan penghijrahan Nabi SAW ke Madinah. Dia tak berlaku zaman Nabi. Baik, kita tengok Baik. Perkara ini dia berlaku di zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab. Itu perkara berlaku mulanya. Sebab apa? Okey. Sebab apa di zaman Saidina Umar Al-Khattab, kita lihat zaman itu, zaman pemerintahan beliau, Islam dah begitu berkembang, luas. Masa tu saingan kerajaan Islam itu adalah kerajaan Rom. Kerajaan Rom berpusat di Rom lah. Saingan kita di Rom. Orang Rom dah gunakan kalender Masihi zaman tu. Islam tak lagi menggunakan kalender. Dia belum menggunakan kalender. Dia cuma gunakan bulan. Sebab orang Arab di zaman itu ataupun di zaman orang Arab Jahiliah, mereka gunakan bulan saja. Mereka tak ada tahun. Sebab itulah ingat tahun Mekah diserang oleh Abraha. Dia panggil tahun apa? Tahun gajah. Nampak? Dia akan lekatkan dengan tahun gajah, tahun itu, tahun ini. Dia tak ada tahun macam kita hari ni. Tahun ni tahun 2020 tak ada. Dia tak ada nama tahun. Dia cuma ada bulan je. Bulan apa? Bulan Muharram, bulan Safar, sampailah bulan Zulhijjah. Zulhijjah. Itu bulan yang ada. Oleh demikian, satu kisah yang berlaku di zaman Sayyidina Umar yang menyebabkan wujudnya keperluan kepada kalender yang bertahun.
yang ada tahun. Apa yang berlaku? Seorang gubernur Islam ketika itu, dia keliru dengan arahan daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bawa surat ke dia tak ingat surat ni tahun bila. Tak, cuba kita sekarang tak ada tahun, apa jadi? Tak, pengarah buat surat kita tak bertahun. Apa jadi akhirnya? Jadi bengong lah, kita kata, apa ni surat tahun bila ni kan? Hak tahun lepas ke tahun ni tak? Jadi keliru. Bila keliru tu, akhirnya mereka berbincang, mereka mufakat untuk mewujudkan tahun Islam. Bulan ada dah, cuma tahun tak ada. Kemudian mereka bermusyawarah, berdiskus. Dia ambil empat perkara ni sebagai dasar. Mereka ambil empat idea utama. Dan musyawarah bincang-bincang, akhirnya mereka tetapkan pertama, disebabkan oleh kelahiran Nabi Muhammad sebagai tanda poin untuk mulakan tahun pertama tu. Balik kepada Mekah. Tahun pertama Nabi lahir sebagai mulakan tahun hijrah pertama. Tapi ada sahabat tak setuju. Sebab apa? Ini dah nak ikut macam Kristian. Sebab Kristian gunakan tahun kelahiran Nabi Isa sebagai tahun mula Masihi itu. Tak setuju. Pilih yang kedua. Apa dia? Tahun wafat Nabi. Kalau gitu kita ambil tahun wafat Nabi lah. Tak. Pakai mula hijrah. Ramai sahabat tak setuju. Sebab apa? Bila sebut tahun wafat, ramai sahabat yang sedih. Kan? Sebab sahabat-sahabat Nabi, bila sebut tentang kewafatan Nabi Muhammad, memang semua sedih. Sebab itulah kita lihat satu kisah. Bilal bin Rabah, Nabi wafat, dia keluar daripada Madinah. Pergi ke Syria. Apa sebab? Dia tak sanggup nak lihat bekas-bekas Nabi di Madinah. Sebab apa? Dia sangat kasih pada Nabi SAW. Tak sanggup duduk di Madinah. Keluar pergi ke Syria. Punya sayang dia kepada Nabi Muhammad SAW. Tak sanggup duduk. Betul satu kisah. Bila Bilal balik sekali ke Madinah, Bilal kan azan kan? Dia azan. Bila dia azan je, orang Madinah keluar pergi ke masjid. Semua menangis. Apa sebab? Sebab mereka ingat Nabi hidup balik. Kenapa? Sebab Bilal azan. Nampak suasana tu. Seperti yang berlaku di zaman tersebutlah. Akhirnya mereka tolak ketetapan untuk ambil tarikh wafat Nabi sebagai tahun pertama. Kemudian mereka tengok pula kepada wahyu pertama di Gua Hira pun ditolak. Akhirnya mereka milih tahun hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah sebagai batu asas tahun pertama hijrah Islam. Itu tahun pertama. Cuma yang sekarang ni, yang jadi masalahnya, tengok saya dapat satu Facebook. Ini benda yang berlaku kekeliruan dalam masyarakat yang silap faham. Apa dia buat? Dia sebut di sini, sampai habis, dia kata, ia memperingati penghijrahan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke Madinah pada tahun 6 Masihi. Itu Masihi lah. Berlaku pada 1 Muharram. Nampak? Hijrah berlaku pada 1 Muharram. Betul ke salah? Nampak kan? Nyataan dia kata apa? Hijrah berlaku pada 1 Muharram. Betul tak betul? Dua jawapan je. Betul tak betul? Tak tahu. Tak tahu yang tengah cakap kan. Ini pun adalah salah. Sebab apa? Hijrah tak berlaku pada 1 Muharram. Pelik kan? Habis tu kenapa kita pema'al hijrah awal Muharram? Dah? Okey, tengok jawapan dia. Pening kan? Pening lah. Faktanya, hijrah memang tak berlaku dalam bulan Muharram. Hijrah berlaku bila? Hijrah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ada gerak 1 bulan Rabiul Awal sampai ke Madinah 12 Rabiul Awal, hari Isnin dia sampai. Masuk bulan Rabiul Awal. Patutnya ambil Rabiul Awal lah sebagai bulan pertama tahun hijrah. Betul? Kenapa ambil Muharram? Nampak? Kenapa ambil Muharram? Baik. Sebabnya tengok kita tengok dia punya kalender Islam. Ini kalender Islam.
1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jamadil Awal, 6 Jamadil Akhir, 7 Rejab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulkaidah, 12 Zulhijjah. Ini bulan Islam. Kalau ikutkan Nabi berhijrahkan bulan Rabiul Awal. Patut Rabiul Awal lah yang bulan 1. Bukan Muharram. Kenapa Muharram bulan 1? Saya boleh jawab. RM1. Sama dengan bulan Nabi. Bulan Nabi, Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kenapa Muharram tu diambil sebagai bulan pertama Islam? Dia dapat tahun dah kan? Tahun bila? Tahun Nabi. Tahun Nabi hijrah dapat dah satu kan? Dapat dah dia minta tahun. Tahun dapat dah tahun. Bulan pula. Kenapa bulan dia ambil bulan Muharram? Tak ambil bulan. Ni yang keliru ni. Ni yang keliru sekarang nampak tak? Kita sambut Muharram. Tapi kita panggil Ma'al Hijrah. Hijrah berlaku bulan 3. Kenapa dia ambil Muharram sebagai bulan pertama? Apa sebab? Tak tahu kan? Okey, sebabnya gini. Apa yang berlaku pada bulan Zulhijjah? Bulan 12. Orang pergi haji kan? Lepas pergi haji apa jadi pada orang tu? Jadi dapat haji kan? Balik Malaysia bagi haji halal kan? Apa jadi? Kalau balik Malaysia panggil haji lah, orang pergi haji kan? Kalau sekali haji, pergi haji. 2 kali haji, haji. 3 kali haji, haji kan? Orang Malaysia punya gelaran tak? Orang Arab tak panggil pun, kita je panggil. Baik, ini berlaku disebabkan oleh mereka ambil Muharram. Kenapa? Sebab bulan Zulhijjah adalah bulan haji. Bila orang pergi haji, kebiasaannya mereka jadi bersih, suci. Nampak tak? Dah hilang dosa dah. Dosa banyak ni. Banyak dosa. Sampai umur 55 pergi haji, balik bersih dosa kan. Sekejap bersih. Lepas tu balik kan. Tak hal tu. Di sini bermulanya Sayyidina Umar kata oleh kerana 12 ni bulan haji, mereka dah bersih, kita ambillah tahu bulan pertama tu sebagai bulan Muharram. Jadi itulah sebabnya diambil 1 Muharram sebagai bulan pertama tahun 1 Hijrah. Dapat Tetapi Nabi berhijrah bila? Bulan 3. Bulan 3 bulan Rabiul Awal. Saya suka tuan biasakan nama bulan-bulan. Kalau tak ingat bulan Rabiul Awal Muharram apa? Ingat bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4. Macam kalender Masihi juga. Cuba ingatkan. Bila puasa? Bulan 9. Sebut gitu. Bila raya? Bulan 10. Jadi kita ingat bila? Kita ingat bulan Islam bila? Syawal, Ramadan. Betul tak? Dengan Muharram. Hak lain, haram tak tahu dah. Bila ingat sangat? Paling ingat Syawal lah. Syawal cukup ingat. Ramadan pun cukup ingat. Ramadan ni 3 bulan ingat Ramadan. Bersiap lagi 90 hari nak Ramadan. Ya? Lagi 30 hari Ramadan, lagi 10 hari Ramadan. Esok Ramadan cik. Lepas Syawal je, dah hilang bulan dah. Cuma biasakan ni. Biasakan ingat bulan-bulan Islam ini. Sebab ini dah diislamkan. Sebab Allah kata dalam Quran, Allah tetapkan bulan ada 12. Ini bulan-bulan ni. Sebab kita beza dengan Masihi. Masihi tak guna bulan. Dia guna matahari. Kita guna bulan. Kita guna qamar. Ini kalender Qamariyah. Bukan orang tu Qamariyah tak. Kalender Qamari. Bagi tengok hari berdasarkan bulan sabit. Kan? Lepas tu bila tengok hari pertama Islam, hari pertama bulan berikutnya, nak kena tengok bila? Tengok hari akhir 29 ataupun 28, nampak tak anak bulan? Tapi yang kita tahu ni berlaku cuma bulan Ramadan dan juga bulan bulan apa? Bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebab apa? Sya'ban dan Ramadan disebabkan Syawal. Dah. Tengok anak bulan kan? Sedangkan tiap-tiap bulan tengok anak bulan. 29 ataupun 30. Nampak anak bulan?
49. Tak nampak 30. Itulah biasanya. Itu cara Islam. Ya? Cuma hari ni raya kita tahu dah. Tak macam dulu kan. Dulu lain raya ni dah. Akhir Ramadan tu, 28 Ramadan tu dah mula tengok anak bulan dah. Malam tu pengisytiharan siapa nama tu? Tengku apa nama tu? Daripada saya kata kecil sampai sekarang masih wujud lagi. Dia masih wujud lagi kan? Masih boleh tak? Jawatan tu di jam negara. Tapi cara cakap sama kan. So, dia siarkan kita menunggu ya Allah buat lahir tak. Sekarang ni tak ada dah. Sebab apa? Sekarang ni dia kira hisap. Dia dua kiraan. Hisap dan ruqyah. Ruqyah tu ruqyah tu mengubat. Ruqyah tu melihat. Hisap tu kira. Kita lebih pada hisap. Tapi tengok juga. Jadi kita akan kira dulu kiraan lah. Sebab memudahkan. Kalau kira juga pakai ruqyah saja, tak pakai hisap, letihlah kita kan. Tak, dulu kalau orang Kelantan dia kira hari waktu tepat dah. Hari waktu tepat tu adalah 2 hari sebelum raya. Ni masalah. Waktu tepat tu hari sebelum raya dah. Esok raya hari waktu tepat. Itu problem. Sebab tak tahu bila waktu tepat tu nak letak bila. Saya masa kecil di kampung, tok saya dengan 2-3 orang di sekitar dia lah selalu gaduh. Bila waktu tepat kerajaan istiadat raya, dia raya dah esok. Sebab kata apa? Dia dah kira hari waktu tepat, esok mesti raya. Ni masalah. Betul ni? Kita tak laku tu. Tak betul eh? Bahasa gitu, bahasa kecil lah. Dia buat gitu. Dia buat bila hari waktu tepat, esok mesti raya. Jadi akhirnya ada kawan yang raya, ada kawan yang tak raya. Ini berlaku tak sajalah, kita tahu lah. Baik. Jadi oleh demikian, kita nampak gini, kita dah faham bahawa Rabiul Awal walaupun dia tarikh Nabi Hijrah, tapi dia ambil Muharram bulan yang pertama sebab Sayyidina Umar kata, inilah waktu di mana orang Islam dah suci daripada dosa dan segala maksiat dan dimulakan tahun baru tahun yang bersih. Cuma bezanya kalau kita sambut tahun Masihi ni kita akan ada azam. Tak. Islam tak. Islam dia masuk tahun baru dia bersih dah. Ke baru nak buat azam tidak. Masihi apa azam awak tahun ni? Tak. Aku buat azam jadi gini. Islam tidak. Tahun 1 tu Muharram tu kita dah bersih dah. Bukan baru nak buat azam tak. Itu beza Islam dengan bukan Islam. Baik. Fakta tadi saya sebut tadi, Qamari, bilangan dan sebagainya lagi. Kemudian ni kalau siapa yang nak tukar, nak tahu bila kelahiran dia pada tahun hijrah. Boleh cek dengan ni dalam ni lah. Dia boleh cek. Contoh seorang siapa nak? Jalan. Cik Mi ya. Boleh tengok bila sebenarnya kita ni lahir kalau ikut bulan Islam. Bila kita lahir bulan Islam? Tak lama? Okey, baik Cik Mi. Okey, boleh tengok eh? Oh tak, tengok dulu. Tak keluar sedikitnya. Malaysia. Display dah keluar dah. Bila Cik Mi? Tahun 68.
Tahun 68. Cuba. Cuba. Okey. Okey, Cik Mi lahir 19 jauh Cik Mi lagi ni. Jauh. Yang 8 Ogos 2021. Oh, minggu depan Cik Mi? Okey. 21. Betul lah. Okey, tukar tengok Okey, 26 Jamadil awal. Tahun 1388 Hijrah. Jadi je lah. Mana kalau tengok bulan Islam tadi, tahu kan? Syam hilang tu Syam? Balik Islam. Okay, kalau ikut tadi Cik Mi lahir bulan Jamadil daripada awal, bulan apa tu Cik Mi? Bulan, kalau ikut bulan? Sekarang kita kalau ikut Islam Jamadil bulan 5 lah. Bulan 5. Cik Mi lahir bulan 5. Kalau ikut bulan Islam, Cik Mi lahir bulan 5. Bulan kalau ikut kalender Masihi bulan 8. Itu kan biasa kan, bulan 5 kalender Islam, bulan 8 kalender Masihi. Sebab bulan Islam, kalender Islam dia lebih kurang daripada kalender Masihi. Dia lebih kurang. Maknanya kalau tengok kalender Islam, kita lebih tak mesti cuci baca balik, tengok hari. Nak kelas orang lagi. Berapa? Siapa? Izan. Ramai tu ni. Berapa? Tahun? 77. Muda lagi. 19. Tahun 77. Bulan? Januari. Hari bulan? 14. Muharram. Ya, tak lama lagi lah. Tak lama, bulan 1 lah. 3 Muharram. Sepatut kita kena sambut 2 kali birthday lah. Birthday bulan Islam, birthday bulan tak Islam. Nak juga? Nak juga. Okay, last. Okay, tahun 84. Oh, sangat muda lagi lah. 84 bulan 9 September. Tarikh 21. Okey, tengok. 25 Zulhijjah. Zulhijjah bulan 12. 12 lah.
Okey, boleh cari nantilah perkara ni. Okey, kemudian kita masuk pula kepada ni, kita dah siap dah bincang sikit-sikit. Ada korang tahu dah perkara ni, fakta-fakta ni. Baik, sikit tentang hijrah Nabi. Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ini pun semua dah tahu dah. Cuma sikit ulangan lah. Baik, Nabi berhijrah permulaan pada 27 Safar. Dan dia sampai pada, ni ikut setengah riwayat, dia sampai pada 12 Rabiul Awal. Itu dia sampai. Sampai 12 Rabiul Awal. Tarikh dia sampai ke Madinah. Bukan sekejap masa, berbelah-belah hari baru dia sampai. Keadaan cukup, sukar dan sebagainya lagi. Baik, kemudian kita pergi kepada seterusnya, sikit tentang perintah hijrah pun biasa kita dengar lah kalau kita ceramah mana pun. Baik, apa maksud hijrah? Hijrah dari segi bahasa adalah berpindah daripada tempat ke tempat yang lain. Berpindah daripada tempat ke tempat yang lain, itu berhijrah. Kalau dari segi istilah, hijrah adalah berpindah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya daripada Mekah ke Madinah. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian, hijrah ni dah tak berlaku dah pada orang Islam dari segi fizikal. Macam kata, aku berhijrah daripada Kuala Lumpur ke Benta, tak. Itu bukan hijrah nama itu. Itu pindah je, bukan hijrah. Hijrah tak berlaku dah. Hijrah yang berlaku di zaman Nabi SAW sahaja. Tetapi hijrah masih berlaku. Ni Nabi SAW pernah bersabda sebuah hadis dia. Nabi kata apa? Nabi kata, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa anhuma qala Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fath walakinna jihadin wa niyatin, muttafaqun alaih. Nabi kata, dah tak berlaku dah hijrah selepas pembukaan Mekah. Nabi buka Mekah balik sebab Nabi pergi ke Madinah. Yang berlaku cuma pada jihad dan niat. Maksudnya, hijrah ni dah tak berlaku dari segi fizikal, tetapi hijrah masih berlaku dari segi dalaman. Niat kita, jihad kita tu masih berlaku. Ya? Inilah yang kita kena ambil lah sebagai orang Islam, kena ambil perkara ni. Saya cuba nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian tentang apa yang kita boleh ambil daripada hijrah. Baik, pertama, setiap orang Islam wajib menghijrahkan dirinya kepada perkara-perkara yang lebih baik dalam semua aspek hidup dunia maupun akhirat. Wajib. Tak boleh dia berpada dengan kehidupan yang dia ada sekarang ni. Cukup dah aku hari ni baca Quran, ngaji terangkak, awak pada dah. Tak boleh. Tak. Kalau ngaji kena pastikan dia lepas dia lancar, itu ke boleh. Walaupun Nabi sebut siapa mengaji Quran walaupun merangkak pun dikira pahala, betul. Tapi jangan pada gitu. Kena baiki sampai lancar bacaan. Itu wajib. Jangan malah aku dah cukup aku kata tu. Kan tu buat mengaji lah sama sekali. Baik, kalau nak mengaji, ni saya nak open lah kepada siapa-siapa yang berminat, boleh ke Japim. Kami di Japim mengoffer, menawarkan peluang kepada tuan-tuan sekalian yang mana yang rasa dia masih boleh baiki mengaji dia untuk lebih baik ke Japim. Kami buka kelas secara tak bermasa lah. Ada masa free, ke Japim kami free, kita akan bantulah. Ini peluang terbuka lah. Sekarang pun ramai yang pergi ke Japim secara berkala lah. Jangan puas hati. Aku cukup dah sakat ni mengaji, boleh dah sikit-sikit rasanya. Jangan boleh lah. Jangan boleh lah. Kena baiki. Terutamanya bacaan Fatihah. Itu wajib tuan-tuan. Tuan bayangkan, salah baca Fatihah, tak terima solat, tak terima semua amalan. Bahaya tuan. Bahaya tu, sangat bahaya. Ya? Pastikan betul Fatihah dan paling baik pastikan betul Quran semua sekali. Dan kami di Japim nak panggil tak tahu. Nak panggil mungkin orang kecil hati kan. Diam-diam pergi jumpa. Kalau rasa tak segan nak pergi jumpa depan-depan, sekarang ni kita ada apa? Google Meet, tak ada masalah. Kamu ke saya ke siapa-siapa ke, kita diam-diam Ustaz. Dan kamu orang lain, saya malu.
InsyaAllah kita duduk dalam mana-mana senyap, kita berdua je dalam laptop je. Ni saya offer sungguh ni. Sebab kita nak supaya kami ada di Japim, kalau boleh IPG, staff di IPG ni sekurang-kurangnya boleh lancar. Walaupun tak boleh mengajar tak apa, boleh lancar untuk di sini dan madai dah. Kena ada kesungguhan lah ni. Nanti pertama. Sebab apa perubahan ni kita kena buat. Kita kena buat. Sebab perubahan kalau tak buat akan masalah pada kita sendiri lah. Cuma kadang-kadang kita rasa payah nak berhijrah kerana macam-macam masalah. Itu perkara berlaku jugalah. Cuma bab berhijrah ni perkara yang kita boleh kata mungkin dia disebabkan oleh satu perkara yang dipanggil sebagai petunjuk. Petunjuk. Siapa yang diberi petunjuk, dia akan berubah. Contoh kita tengok sebuah kisah yang berlaku pada seorang, kita panggil sebagai wali Allah lah. Nama dia Fudail bin Iyad. Pernah nama dia? Fudail bin Iyad. Dia ni zaman jahat dia, orang faham kata bapak jahat lah. Bapak jahat. Dia ketua secara perompak, ketua ganggu orang, ketua semua ketua belaka. Dia kerja dia ni. Kerja dia apa? Lalu kafilah perniagaan, perdagangan di kawasan dia akan rompak. Dia akan samun, dia akan ambil harta benda orang tu, buat balik. Cumanya kelemahan ni, satu kali kelemahan dia. Dia sangat berminat dengan seorang wanita. Dan kerja dia tiap-tiap malam, dia akan naik ke bumbung rumah perempuan tu, dia akan mengintai perempuan. Tiap-tiap malam. Kerja dia apa? Skodeng. Biasa buat macam ni. Tak biasa kan. Janganlah kan. Hijrah kan. Dia skodeng, dia mengompak. Skodeng juga. Dia naik dalam perempuan tu, dia akan mengintai perempuan tu sampai subuh lah. Dia mengintai perempuan tu. Tetapi suatu hari Allah nak bagi dia petunjuk hidayah. Mana bendanya? Apa dia dapat? Satu hari dia tengah duduk atas perempuan tu, minta, dia dengar perempuan tu mengaji. Mengaji ayat yang dia mengaji tu, ayat ni berkenaan dengan sampai bilakah engkau nak jadi begini? Ayat tersebut gitulah. Dia pun tersedak, tersentak, jatuh ke bawah dan terus mengucap, terus istighfar, terus bertaubat. Tak buat dah, tinggal habis. Ini benda yang cukup hebat berlaku lah. Ini berlaku dia. Mana orang yang jahat sungguh, tiba-tiba Tuhan bagi daya, dia berubah automatically daripada jahat kepada baik dan dia akhirnya mati sebagai wali Allah. Fudail bin Iyad. Kita boleh search tengoklah. Namanya Fudail bin Iyad. Seorang wali Allah yang berubah daripada jahat kepada baik. Cuma kita ni, adakah tak ada macam tu baru nak berubah? Itu masalah ni. Ada. Kalau boleh saya ambil contoh satu lah. Contoh mudah. Yang berlaku dengan kita ni, ataupun saya boleh share kisah kawan saya sendiri masa saya di matrik baru ni. Dia dulu tahun 10 tahun yang lepas, dia ni seorang smoker, seorang perokok, kuat merokok. Dia kuat merokok sehari sekotak, dan sekarang setengah dia habis sehari merokok. Tetapi saya nak beritahu bagaimana dia boleh berubah daripada merokok tu, dia boleh berhenti merokok serta-merta. Dia cerita saya kagum lah. Satu kataan je, dia berubah. Anak dia boleh bercakap sikit dah, boleh faham sikit dah, anak sulung dia lah. Tanya dia, ayah tak merokok dah? Itu soalan tu menyebabkan dia terduduk dan dia berhenti merokok daripada hari itu. Kenapa? Sebab dia malu pada anak dia. Oh, ni hebat. Dia cakap saya rasa nak menangis tak rasa hari. Betul. Tapi kita, bila masa Tuhan nak bagi begitu? Kalau dia merokok lah, kalau ada kan. Kalau dia merokok lah. Tak ada sini kan, merokok kan? Ada, alhamdulillah lah. Kalau ada kan, kalau ada. Dia boleh berubah daripada merokok, semalam merokok, tanya dia anak dia, ayah merokok tak? Dia nak tipu anak dia kan? Nak kata ya, dia rasa malu. Akhirnya dia pun terus stop, berhenti merokok, stop terus tak merokok dah mulai hari itu. Ini benda yang agak sukar dapat lah kan, tapi
boleh usaha dapat. Sebab itulah nak berubah tuan-tuan, jangan putus asa. Itu perkara yang paling penting lah, yang putus asa. Tak, walaupun hari ni merokok, dia kena, dia dah mana, aku ni payah nak berhenti aku ni, tak. Berhenti, nak berhenti, esok sekotak beli tak. Nak berhenti, esok tambah kotak lagi. Tak. Payah betul aku ni fed up, merokok tu lah senang. Tak, jangan. Merokok lah, tapi sentiasa ada azam untuk berhenti. Niat tu mesti ada. Aku nak berhenti. Merokok ni, merokok. Tapi niat tu mesti ada. Mana tahu kod masa tengah berniat tu, tengah doa tu, malaikat lalu, amin. Tak? Terus berhenti sungguh. Sebab itulah penting kita sentiasa berusaha, jangan putus asa. Niat sama. Ni Cik Mir, contoh Cik Mir tak? Berhenti dah, alhamdulillah. Merokok alhamdulillah, berhenti dah. Okey. Itu bercerita lah. Mana kita boleh. Cuma nak tunggu usaha ni, wallahualam bila masa lah. Tapi kita kena sentiasa berdoa dan jangan putus asa dengan apa yang kita dah buat. Baik, itu yang kedua, yang pertama. Kemudian berubah ni pula, bukan setakat untuk dunia saja. Berubah ni mestilah untuk dunia dan akhirat. Sebab hidup pun sama. Hidup ni kadang-kadang kita mula hidup ni susah dulu tak. Dulu kita hidup mungkin pakai Viva dulu tak. Pelan beli pula Myvi. Pelan beli pula Honda, BRV tak. Pelan beli pula CRV. Pelan beli pula 5 Series tau. Contoh. Memang gitulah. Tidak ada orang yang daripada dulu sampai sekarang pakai Viva semua. Sorry Cik Bat, contoh. Viva manjang. Tak apa pun. Cik Bat tak boleh simpan duit, masalah. Dia banyak simpan duit, masalah tak. Hidup pun mesti berubah tak. Daripada gini, dulu rumah kecil, kan rumah besar sikit. Kalau dunia pun kita berubah, akhirat pun kena berubah juga. Tak? Sebab apa? Nak dapatkan ganjaran besar akhirat tu, tak cukup dengan apa yang kita ada pada hari ni. Tak padai. Tak? Pas sekadar pergi semayang pun ujung-ujung, tak padai. Tak? Kalau boleh, ubah mungkin hari ni semayang kita subuh pukul 7.30 katakan. Contoh tak? Besok awalkan sikit. Pukul 7. Besok awalkan lagi 6.45. Besok awalkan lagi 6.30 pula. Tu makin berat pula tak? Sikit awal, jangan awal sangat. Jangan orang tak azan semayang dah. Sebab apa? Aku berubah. Bukan. Berubah ikut waktu lah. Mungkin masuk waktu, semayang di rumah. Baik lagi, pergi ke masjid surau. Mesti berubah. Sebab apa? Sebab nak dapatkan hak sana tu tak cukup dengan apa yang kita ada pada hari ni. Sebab Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia, kita lihat bagaimana mereka berubah. Mereka berhijrah tu, tuan-tuan, bukan benda yang mudah. Mereka tinggalkan apa di Mekah? Tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan harta. Bukan perkara mudah, tuan. Pergi ke Madinah tu selai sepinggang. Tak buat apa-apa. Ada yang terpaksa ceraikan isteri sebab apa isteri tak nak Islam. Tak, tinggal isteri. Anak tak nak ikut, tinggal anak. Harta memang tak boleh. Harta orang Quraisy kata apa pada sahabat-sahabat Nabi, kamu nak pergi Madinah, pergilah. Tapi jangan bawa satu benda pun harta kamu di sini. Tak boleh bawa. Tinggal belaka. Kita bayangkan Abdurrahman bin Auf, orang kaya. Kan? Tinggal satu benda dia. Tak, cuba kita ni orang kaya raya. Harta banyak. Orang suruh jom berhijrah, tak baik sikit, nak tinggal tak kata. Kita maaf tak. Tapi dia pergi berhijrah. Sampai ke Madinah, Abdurrahman bin Auf lah terkisah cukup bagus kita tengok. Dia sanggup tinggalkan semua benda dia untuk bersama Nabi berhijrah. Sebab apa berhijrah? Sebab mereka tahu dah, kalau stay lagi di Mekah, Islam tak akan naik. Sebab orang Quraisy makin kuat menekan Nabi SAW. Mereka pergi ke Madinah. Tapi itulah yang berlaku pada Abdurrahman bin Auf. Kita tengok bagaimana dia sampai dia di Madinah, seorang sahabat. Sebab bila sampai ke Madinah, kita tengok Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Ansar dengan golongan Muhajirin. Ini yang hebat orang Islam. Orang Islam bila bersaudara, dia sanggup melepaskan hak dia kepada orang lain. Itu orang Islam. Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah, sahabat Ansar dia bagi apa kat dia?
Jumpa dia, Abdul Rahman, aku ada 2 kebun, aku ada 2 isteri. Kamu nak kebun aku yang mana? Ambillah. Kamu nak isteri aku yang mana? Ambillah. Tuan-tuan bayangkan. Hebat tak? Macam kita. Tak, cuba kita yang ansar tadi. Nak suruh pilih ke nak suruh ambil yang itu? Contoh ada 2 kan? Cik Amir ada 2 kan? Contoh tak? 2. Hak tua seorang, hak muda seorang. Tak? Nak suruh ambil, pilih ke nak suruh ambil hak tua? Kalau kita lah contohnya. Cik Amir jawab, boleh? Tak jawab kan? Tak ikut jawab dah. Punya bersahabat, bersaudara tu sampai kata, ambillah yang mana yang kamu nak. Nak hak ni ke nak hak ni? Kalau kita hari ni, ambil yang tua sikit lah, hak ni aku nak pakai lagi dah. Tak kan? Tapi dia suruh pilih. Tapi hebat Rahman bin Auf pula, tak nak ambil. Aku tak nak ambil. Cuma berilah aku 1 bilah parang, tunjuk aku pasar di mana. Nampak? Itu hebat Rahman bin Auf. Dia pergi pasar, dia berniaga-niaga, akhirnya dia orang yang kaya raya. Rahman bin Auf. Maknanya kita kena faham bahawanya bagi Islam nak berhijrah, nak berubah ni mesti perlukan pengorbanan. Sangat korban, kena perlu korban. Korbankan apa? Korbankan kita punya nafsu lah pertama sekali. Contoh tadi lah, contoh yang orang mokok ni kan. Orang mokok tadi, dia tak nak korbankan dia punya nafsu wokok dia tu. Contohlah, orang tempat lain bukan sini. Orang sini semua baik. Orang tempat lain, contoh tak. Dia nak korbankan nafsu mokok tak boleh. Dia mesti nak juga. Dia kata contoh macam lepas makan. Saya nampak lepas makan lah. Biasanya dia akan mokok. Betul tak? Birul? Betul tak? Dia tak mokok kan? Ngaku sikit. Lepas makan, sebagai contohkan orang lain yang saya nampak lah. Lepas makan dia mesti nak mokok. Apa sebab? Tak tahu tak. Dia rasa mungkin itu sebagai dia punya pencuci mulut dia kot kan. Lepas makan dia mesti merokok. Sekarang ni apa dia perlu dia buat, macam mana nak lawan keinginan untuk merokok tu supaya dia boleh hapus. Susah kan? Kenapa susah? Susah disebabkan oleh akal kita ni, kita dah latih dia, lepas makan kita mesti rokok. Benda yang kita biasa buat hari-hari, lazim, dia akan melekat. Contoh. Tak, contoh. Tuan-tuan, bila sebut judi haram kan? Tak? Pergi beli toto, pergi kedai toto, rasa macam mana? Nak pergi kedai toto. Nak beli nombor, rasa apa? Berat kan? Berat tak? Pernah beli toto? Tak pernah kan? Tak pernah beli kan? Katalah esok-esok kita rasa Ni saya kata ni bagaimana akal ini dia menipu kita. Otak dia tipu kita. Sebab apa? Hari pertama kita buat, kita rasa berat. Tak? Nak pergi, nak melangkah masuk, Allah, ya ke ni. Tetapi bila hari-hari kita buat, akhirnya otak ni kata itu adalah betul. Itu adalah betul. Bila otak ni kata betul, kita dah tak rasa malu nak buat dah. Betul tak? Bagi orang yang waras, contoh bagi orang waras ni maknanya orang yang ikut panduan Quran Sunnah lah. Bagi dia, merokok dia benda yang, cuba cara boleh kata, Ustaz Japin merokok. Ustaz Jamal merokok katakan. Ustaz Jamal lepas kuliah Isyak je, gini merokok. Kita kata apa? Ya betul Ustaz ni kan. Tak, ni tak waras Ustaz ni kan. Sebab apa kita rasa tak logik Ustaz boleh merokok tak? Apa sebab? Sebab apa tak logik? Dia ustaz kan, tahu agama. Dah kita bukan ustaz, tak boleh merokok lah. Tak boleh. Merokok tak kira, saya sebut terang, minta maaf. Tuan-tuan panggil saya sebut juga lah. Sorry Merokok, hukum dia adalah haram. Tak ada kompromi. Hukum dia adalah haram. No kompromi. Itu saya sebut. Jangan marah saya, bukan saya sebut, tapi fatwa sebut. Berhentilah, alhamdulillah. Merokok hukum dia adalah haram. Hukum dia haram. Kalau boleh berhenti, apa cara nak buat berhenti? Ini penting kita pegang pada agama. Sebab akal saja tak cukup tanpa Quran dan hadis. Tak cukup. Tak. Ambil dua benda ni sebagai kita punya panduan kita. Dengan akal saja, akal tak mungkin. Tengok bagaimana orang lain boleh
Dengan akal banyak tipu dia. Akal menipu kita sebenarnya. Ambil Quran dan Sunnah sebagai kita punya panduan. Tengok. Ini dia kata betul, tak betul. Bagaimana dengan babi? Babi sebut pun jijik dah. Babi. Makan apa dia makan babi? Tengok cerita babi dalam TV bertutup. Betul tak? Sebab apa rasa? Rasa geli. Kenapa geli? Sebab otak dah dilatih daripada awal lagi. Babi ni jijik, babi ni geli, babi ni sebagainya. Kalau kes tadi, sama jugalah. Asuh balik otak kita ni. Sama kes. Contoh macam lain, macam orang perempuan contoh dia suka apa sekarang ni, contoh perempuan yang lelaki sama juga, membawang kan, membawang. Saya tak pasti bila bawang jadi tukar jadi mengumpat. Kesian ke bawang kan, sampai timbul makcik bawang, tim bawang sebagainya lagi. Jom bawang kejap. Dah ada macam halal membawang ni kan. Dia pun bahaya ni tuan, sebab kita dah latih sebagai halal. Akhirnya membawang dah halal. Ini pun sama. Kalau kita rasa nak mengumpat seseorang, pun sama latih. Jangan mulakan. Stop. Kau tahu tak? Stop. Jangan sambung. Tak. Tapi bila orang dah biasa mengumpat, dia tak ada dah, dia terus je. Kau tahu tak? Okay. Ini beza dia. Jadi, perlahan-lahan kita cuba berhenti. Berhenti mungkin payah nak sara mendadak. Tak melainkan orang dapat daripada Allah Ta'ala bagi dia lah. Mungkin jugalah. Tapi mendadak payah. Macam kira mungkut tadi lah. Nak berhenti direct mungkin payah. Tapi mungkin kita boleh beransur. Mungkin hari ni sehari sekotak 20 batang. Besok mungkin turun kepada 19 batang. Lusa 18 batang. Sampai ujung sebatang. Esok naik balik. Naik 2, 3, 4. Sampai 30, sampai 20 batang balik. Turun balik. Pusing. Begitu. Ya? Nah, tapi penting kita nak ada azam untuk kita berhenti dan sebagainya lagi. Baik tuan-tuan, ni last. Okey, terakhir sekali. Sebab masa pun dah 12 lebih. Nak berhijrah perkara yang sebenarnya mudah. Daripada tak bertudung, daripada pakai ketat, baju ketat dan sebagainya, mudah nak pakai yang ni. Cuma masalahnya adalah gangguan persekitaran tu yang dia akan menyebabkan kita akan rasa terganggu lah. Contoh ni kan, gambar ni. Bila kita mula pakai tudung labuh sikit, orang kata apa? Member pun putus. Orang kata pendengar agama lah, kata itulah, kata macam-macam katalah. Hipokrit lah, apa sebagainya lagi dah. Sama jugalah kes tadi lah. Orang berokok sama juga. Tak berokok je member dah mula asingkan diri. Dia mula jauhkan diri. Kan? Ini adalah benda yang payah. Tetapi ada sikit tip lah tuan-tuan dan puan sekalian untuk berubah. Yang pertama, laziminlah taubat. Taubat tu kalau boleh hari-hari. Istighfar semua. Hari-hari sebut. Istighfar lah. Ada masa free, istighfar. Astaghfirullahalazim. Walaupun kita rasa macam boleh ke ni? Ya. InsyaAllah satu hari tu akan baik. Duduk free-free. Mungkin tengah buka WhatsApp, mungkin tengah buka Facebook. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Dah lama nak berhenti. Lazimi istighfar. Istighfar satu perkara cukup baik. Siapa yang sentiasa beristighfar, pernah terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, dia pernah satu hari dia pergi ke sebuah tempat, dia mengembara, mesti kisahlah. Dia mengembara, dia sampai ke tempat yang dia tak niat nak pergi pun. Tak nak pergi. Tapi dia pergi tempat tu, dia nampak seorang tua tu, orang tua tu kerja dia buat roti. Dia nampak orang tua ni mulut tak berhenti berzikir. Dia pun tanya orang tua tu, wahai orang tua, kamu ni berzikir apa? Dia kata, aku setakat hari ni, aku zikir astagfirullah ni, istighfar ni, tak nak berhenti, dan setiap hajat aku tak pernah pun Tuhan tak makbulkan. Imam Ahmad ni imam kita lah, imam kita yang keempat kan, Imam Ahmad bin Hanbal. Bila ditanya pada Imam Ahmad tanya pada orang tua tu, apa lagi kamu punya hajat? Aku sangat berhajat nak berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Zaman tu bukan ada WhatsApp, Facebook tak ada. Tak kenal pun Imam Ahmad macam mana kan. Dia pun, Imam Ahmad tadi yang dia pergi ke tempat tu tanpa tujuan, dia pun kata pada tu, akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang kamu nak jumpa tu.
Nampak tak? Jadi kalau kita biasa lazimi istighfar di samping kita makbul doa, insya-Allah sampai istighfar ini dia akan lembut hati dia. Istighfar tuan. Sentiasa lazimkan. Duduk for free, zikir, istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mudah-mudahan. Tak payah. Ya? Ringkas, sebutan ringkas. Kemudian jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berubah, jangan putuskan doa. Sebab kita tak mungkin boleh berubah dengan diri kita, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah, jangan tak yakin. Berdoa mesti dengan keyakinan. Jangan berdoa, aku ni makbul ke tidak doa aku ni. Jangan. Berdoa ni, aku dah 10 tahun merokok, ya ke boleh berhenti. Jangan. Berdoalah seolah-olah doa kita dimakbulkan. Contoh Cik Embi, tak tambah seorang lagi ya. Doa. Ya Allah, berilah aku seorang lagi. Contoh ni. Tak betul contoh ni, contoh. Ya Allah, berilah aku seorang lagi isteri dah. Dia pun kata, boleh ke tak aku ni? Dah 2 orang, dah penat dah 2 orang ni. Jangan kata boleh tak. Yakin. Yakin insya-Allah aku boleh. Itu cara doa. Tak. Hari ni kita berdoa, kita tak letakkan pengharapan. Itu salah. Doa letakkan pengharapan. Saya tak doa tu. Hak tu kita doa. Hak lain doa. Letakkan keyakinan. InsyaAllah kita akan dapat. Aku nak sungguh. InsyaAllah Tuhan akan makbulkan. Yakin sama sebab dengan Tuhan ni, dengan Allah ni, kita wajib bersangka baik. Wajib. Jangan kata, makbul ke tak? Jangan. Tu salah. Tu haram hukumnya. Tak boleh kata gitu. Dan yang ketiga, mulakan dengan yang mudah-mudah dulu. Sikit-sikit hinggalah seterusnya. Dan yang keempat, ini juga penting, pilih persekitaran yang membantu. Ini kes yang berlaku kita tengok. Kalau kita biasa dengar kisah seorang lelaki yang dah bunuh 99 orang kan. Biasa dengar kan? Ini kisah benar. Ada hadis sebutkan kisah ni. Dia bunuh 99 orang, betul-betul nak bertaubat. Dia jumpa dengan seorang ahli ibadat. Dia beza. Ahli ibadat dengan ahli ilmu beza. Ahli ibadat, orang kuat ibadat, tapi ilmu tak ada. Tapi bila orang berilmu, insya-Allah betul ibadat dia. Dia jumpa ahli ibadat, dia kata, ya, wahai ahli ibadat, aku ni boleh bunuh 99 orang. Boleh tak lagi aku bertaubat? Dia kata apa? Tak boleh. Dia ambil padang, pancung. 100 orang mati. Dia jumpa dengan seorang lagi, ahli ilmu. Aku dah bunuh 100 orang. Boleh tak bertaubat? Boleh. Tapi kamu mesti berpindah daripada sini ke sana. Ke tempat lain. Berpindah. Mesti pindah. Kan dalam sebuah hadis Nabi sebut, orang dia pindah sampai dalam baru, sampai tengah jalan, dia mati. Dia mati kan? Dia mati dalam dia dosa. Dia mati. Kemudian malaikat nak ambil dia, bawa ke neraka. Tak. Tapi seorang lagi malaikat nak ambil bawa ke surga. Akhirnya apa? Tuhan suruh ukur. Ukur tempat mana yang dia jauh. Tempat yang tadi, yang asal, atau tempat yang nak pergi, nak sampai. Ukur-ukur lebih cengkar tempat nak pergi, masuk surga. Anda nampak kan? Nampak. Pentingnya kita berhijrah ke tempat yang baru. Jadi kalau merokok, contoh merokok lagi lah. Di mana tempat kita? Di mana lah kan? Pindah berhijrah. Jangan pergi situ. Contoh kan, contoh je lah kan. Jangan pergi. Kalau tak pergi, confirm tak merokok. Contohnya kan. Boleh buat? Kan? Boleh insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, bersyukurlah atas setiap proses yang berlaku. Kalau merokok hari ni 20 batang, esok 19 batang. Alhamdulillah ya Allah, aku dah kurangkan sebatang. Bersyukur. Esok kurang sebatang lagi. Alhamdulillah ya Allah, dah kurang sebatang lagi. Syukur. InsyaAllah Allah akan tambah nikmat lagi. Itu caranya. InsyaAllah kalau kita buat yang ni, kita akan boleh istiqamah dalam setiap perbuatan kita insyaAllah. Jadi akhirnya saya katakan sini. Boleh. Okey, boleh. Wish. Harap Ustaz Suhaimi dapat mengulas tentang
majlis bacaan doa akhir dan awal tahun dan kembali buat untuk Asyura sebelum awal Muharram. Okey. Terima kasih. Baik, bila saya balik pada tadi kan, saya kata apa? Awal Muharram adalah ibadat ataupun tidak? Bukan ibadat. Doa ibadat? Doa ibadat? Ibadat kan? Doa ibadat lah. Doa ibadat. Baik. Kalau doa ibadat, awal Muharram bukan ibadat. Nampak tak? Habis siapa letakkan doa di sini tadi? Siapa yang berdoa di akhir bulan 12 dan di awal bulan 1? Siapa letak doa tu? Siapa yang buat? Rasul buat. Rasul buat. Hijrah dibuat zaman Sayyidina Umar. Umar. Betul tak? Tak. Bila Sayyidina Umar bermakna Nabi Muhammad dah wafat. Bila Nabi dah wafat bermakna adakah dia ibadat? Bukan. Nampak? Tidak kan? Sebab bila sebut ibadat, apa sahaja Tuhan atau Tuhan yang Allah sampaikan melalui Nabi. Sahaja itu yang panggil Ibadat. Dan selesai. Okey, jawab? Mungkin jawab. Kemudian Asyura. Asyura pun sama juga. Zaman Nabi ada buat tak Asyura? Tak ada buat. Apa Nabi buat masa 9, 10, 11? 10 Muharram, sahabat Nabi jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ni di Madinah lah, ya Rasulullah, kami lihat orang Yahudi berpuasa pada hari ini, 10 Muharram. Nabi soal sahabat, kenapa mereka puasa? Mereka puasa kerana Nabi, saya tak ingat kenapa, tapi sebab Nabi Musa lah, sebab Nabi Musa. Nabi kata, kalau mereka sambut, kita lebih layak sambut. Sebab apa? Nabi Musa Nabi Islam, Nabi kita. Tapi Nabi kata apa pada sahabat? Bezakan kita dengan mereka. Nabi selalu suruh kita bezakan dengan orang Yahudi. Kalau mereka buat 10 Muharram puasa, kita buat 9, kita buat 11. 3 hari ni kita berpuasa. Orang Melayu buat apa? Buat Asyura. Mana sumbernya? Nampak? Kita tak balik pada Nabi, kita balik pada adat. Nampak? Buat Asyura. Nabi buat Asyura, orang kata apa? Dulu Nabi Nuh atas kapal bahtera dia buat kumpul, masak. Mana sumbernya? Tak ada sumber. Ya. Kenapa kita buat? Tak ada sumber. Yang kita nampak perkara ni berkait rapat dengan amalan orang-orang Syiah. Sambutan 10 Muharram dipanggil apa? Hari Asyura. Syiah. Tapi kita masa kecil memang dah dilatih pada awal, kenapa? Otak dah dilatih pada awal, duk buat bubur Asyura. Bila tak buat hari ni, kita kata apa? Wish, betul ke dia tak buat? Kecil aku dah buat dah. Letak dalam tempurung kan? Asyura manis, Asyura masin, dua bekas. Tak zaman kecil tu kan? Ingat tak zaman kecil tu? Saya masa kecil tu lah. Ambil kayu, jolok tempurung tu, buat cagok masuk. Ingat zaman kecil tu? Bawa bubuh dan tempurung tu, bawa lukis-lukis makan sikit. Dia kecil dah dia asuh, dah besar kita nak hentikan benda ni, boleh henti tak? Tak boleh hentikan. Nampak? Inilah yang kita kena cuba berhentilah. Ni bendanya. Kalau kita anggap itu ibadat, dia salah. Kalau suka-suka boleh, tapi kenapa bulan Muharram je, tak buat bulan lain? Sedangkan Asyara tu 10 hari bulan, Asyar. 10 hari bulan bukan pada bulan Muharramnya. 10 hari bulan, bulan 2 pun ada, bulan Rejab pun ada. Kenapa tak buat bulan lain? Kenapa tak buat Asyura pada bulan Rejab? Kenapa mesti Muharram? Nampak? Kenapa mesti Muharram? Nampak? Ini yang bahaya. Cuba try Cik Mi buat di kampung Cik Mi. Buat Asyura bulan Ramadan. Bulan Syawal. Orang kata apa Cik Mi ni tak betul ke?
Kan orang Ashura bulan Muharram dia buat bulan Syawal. Nampak? Bila ada tegahan yang di luar daripada tu, orang dah menganggap sebagai mesti buat bulan Muharram. Bila mesti buat Muharram, kenapa? Siapa suruh? Nampak? Sebab bila agama mesti ada suruhan daripada Allah. Bila agama mesti ada larangan daripada Allah dan Nabi-Nya. Itu agama. Patut puasa. Patut puasa. Puasa bila? 9, 10 dan 11. Nampak tak? Kita menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah adalah berdosa. Berikut. Kegana. Terpulanglah. Saya bagi tahu cuma benda yang saya belajar. Kalau tuan nak buat juga, jangan kata apa-apalah. Tapi bagi pihak ilmu saya kata, amanah ilmu saya kata, benda tu tak buat pun tak apa. Tapi kalau buat juga sebab dah adat, jangan kaitkan dengan agama. Kalau buat, saja suka-suka. Dulu dah orang buat dah. Itu je lah. Tapi paling baik apa dia? Berpuasa. Okey, boleh? Okey, lagi ada soalan? Punca bubuk Ashura sampai ke Malaysia saya tak tahu. Tapi pada kecil kita dah ada. Sebab kita banyak mengambil amalan Syiah dalam adat kebiasaan kita. Contoh macam baca Yasin malam Jumaat, itu pun adalah sebahagian daripada amalan Syiah. Bukanlah. Bukan. Tak ada pun. Tak ada pun sebenarnya. 3 kali kau kata tak ada pun. Surah Kahfi malam Jumaat. Tapi yang masa tahun baru ni kan, baca Yasin kan? Tak ada. Sebab kita balik berdasar. Bila sebut ibadat, sebab ibadat gini tuan-tuan. Ibadat dua perkara, dua jenis. Satu ibadat yang khusus, satu ibadat yang umum, yang biasa. Pakai baju ni ibadat tak? Ibadat. Umum khusus? Umum. Kan? Baca doa pakai baju. Itu adalah ibadat. Tapi ibadat yang umum. Tak. Tapi yang khusus, libatkan ibadat kita dengan Allah. Sebab ibadat ni adalah taqarrub. Kita nak dekat dengan Allah. Nak dekat dengan Allah, mesti siapa beritahu? Siapa ajar? Mesti Allah ajar lah. Tak boleh nak dekat dengan Tuhan, manusia tak boleh manusia ajar. Mesti Tuhan juga ajar. Sebab manusia tak tahu. Tak. Sebab dalam ibadat, semua haram melainkan apa yang Tuhan suruh. Itu boleh kena faham. Ini dia punya formula dia. Dalam bab ibadat, semua haram melainkan yang diperintahkan. Dalam bab hidup, semua halal melainkan yang ada diharamkan. Contoh dalam bab minum, semua halal. Betul tak? Makan semua halal. Tapi babi tak boleh. Hak ni tak boleh. Tak. Tapi dalam ibadat, semua tak boleh. Semua haram. Melainkan ada yang disuruh. Semayang subuh 2 rakaat. Cuba 4 rakaat subuh. Boleh tak? Tak boleh. Nah, itu benda yang kita kena pegang lah. Pegang semua bab tu. Ibadat semua haram, melainkan yang disuruh. Hidup semua halal, melainkan yang diharamkan. Okey, jelas eh? Okey. Lagi? Boleh eh? Okey, kalau boleh, sebagai yang terakhirnya, saya mohon maaf banyak-banyaklah kalau ada salah silap. Kalau ada yang terguris hati, terutama dalam bab contoh tadilah. Terlalu banyak. Tapi kalau nak berubah, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah. Kalau tak nak berubah pun, insyaAllah saya doakan semoga semua berubah lah. InsyaAllah. Baik dan juga segala baik dan segala yang buruk daripada Allah SWT dan segala kelemahan daripada saya sendiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perkongsian ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaimi sebentar tadi. Jadi untuk tanda penghargaan atas perkongsian, saya menjemput dan silakan Cibat bersama dengan pengerusi Biro Kerohanian untuk menyampaikan sedikit cendera mata tanda penghargaan dan terima kasih kami
kepada Al-Fadhil Ustaz Suhaimin. Okey, dipersilakan. Sini bagi di sini. Sini. Sini, Ustaz sini sikit. Oh, tak gambar. Masuk dalam gambar. Yang kami terima kasih banyak Ustaz. Okey, alhamdulillah, terima kasih lagi kepada dan tahniah kepada semua peserta bicara ilmu dan begitu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi di alam maya melalui Google Meet. Terima kasih, insyaAllah mudah-mudahan perkongsian ilmu yang kita sama-sama perolehi pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan kepada kita semua. Mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kurang itu adalah kelemahan kami sendiri sebagai pengandung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.